contohnya lah 1 Zulhijjah sehingga sampai 8 sampai 9 sekali dengan bulan apa sekali dengan hari Arafah sekalipun, maka dibolehkan walaupun tidak ada warid dalam hadis bahawa Nabi suruh puasa. Tapi walaupun Nabi itu suruh puasa hari Arafah saja, tapi ada ulama kata boleh kerana termasuk dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala. Abdullah bin Abbas kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, Nabi kata ma min ayyamin, tidak ada hari-hari al-amalus salihu fih, iaitu amalan-amalan soleh padanya, tidak ada ma min ayyamin, tidak ada hari-hari al-amalus salihu fiha, yang amal-amal soleh padanya ahabbu ilallah, lebih kasih pada Allah, min hadhil ayyam, daripada hari-hari al-ayyam. Qalu ya Rasulullah, apa hari-hari? Yani ayyam al-ashri, hari 10 awal Zulhijjah tadi itu. Qalu ya Rasulullah, mereka berkata walal jihad fi sabilillah, walaupun jihad pada jalan Allah. Qala walal jihad fi sabilillah, walaupun jihad sekalipun. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih, malaikat seorang yang keluar dengan diri dia, wa malihi, dan hartanya, walam yarji' min dzalika bi syai', maka dia tidak kembali daripada demikian dengan sesuatu pun. Orang yang pergi dengan harta dia keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, tak ada kelik dah, maka orang itulah orang yang lebih. Tapi selain pada tunya amal di 10 awal saat itu digalakkan supaya kita pakai banyakkan amal. Supaya kita membanyakkan amal dalam 10 awal Zulhijjah ni. Di antaranya itu qiyamul lail. Qiyam semaya malam. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi wa'lam, ketahuilah anna syarafal mu'min, bahasa kemuliaan orang mukmin saat itu qiyamul lail, ialah semaya malam. Wa izzahu, kemuliaan orang mukmin istighna'uhu 'anil nas, iaitu terkaya dia terkaya, dia tak ada berhajat kepada orang, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Jadi di musim awal Zulhijjah saat ini digalakkan supaya kita bangun malam, semaya tahajud, semaya witir, sebelum subuh kita bangun awal-awal dan kita doa, kita semaya, kita berdoa, kita taubah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak ni orang panggil masuk di antara ayyamillah, wa dzakirhum bi ayyamillah. Hendaklah kita memberi peringatan tentang hari-hari Tuhan. Di antara hari-hari Allah Subhanahu wa taala, tanda di atas kebesaran dan tanda di atas kemuliaan. Hari-hari yang Tuhan suruh supaya kita banyakkan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala ialah hari Al-Ashr, iaitu hari 10 awal Zulhijjah ni. Sebab tu kita pakai usaha apa kita mampu bangun malam semaya qiyamul lail. Tak ada gapo kalau orang misal ada orang hak tak se bangun. Tak ada nak peduli gapo orang pakai dok riuh nak masuk awal Zulhijjah, tapi dia tak ada nak peduli gapo. Maka pada ketika tu tak ada apa kalau dia tak se gapo, tapi kena ingatlah kata apa ni, bahawa kita kena ingatlah bahawa itu apa ni, ingat kata kita tak save hado tak apa. Tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah Nabi ta'ish
Dah, masyid, hiduplah. Balah mana mun nak hiduplah, fa innaka mayyit. Maka sungguhnya kamu tetap akan mati. Nah, tetap mati semata. Lepas tu nah, semua saat itu tetap mati. Kita nak hiduplah nak tak sefado ke apa tak apa, tapi mati tu kena mati semata. Lah tu. Wa ahbib man syit. Lepas tu nak kasih siapa kasih, fa innaka mufariquh. Maka sungguhnya kamu akan mufariquh, akan tinggal dia juga belah mana pun. Wa'mal syi'ta. Wa'mal syi'ta. Lepas tu pula buatlah apa sahaja, fa innaka majziyun bih. Maka sungguhnya kamu akan dibalaskan dengan dia. Wa'lam anna syarafal mu'min. Dan hendaklah mengetahui olehmu bahawa mukmin, kemuliaan orang mukmin tu qiyamul lail, ialah qiyam diri malam, wa izzahu istighna'u 'anil nas, dan kemuliaan dia tu ialah terkayanya anin nas, daripada orang. Sebab tu ambillah qiyamul lail. Qiyamul lail ni Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, fa innahu alaikum biqiyamil lail. Maka hendaklah kamu qiyamul lail, fa innahu, sesungguhnya qiyamul lail sanad da'abus salihin. Orang panggil benda adab, benda orang mukmin, tanda orang mukmin, dan orang mukmin saat ni tu kemuliaan orang mukmin, lepas tu pula hidangan orang mukmin. Jadi orang mukmin yang ni tak tinggal, tak sepatutnya orang mukmin tu tak tinggal qiyamul lail. Sebab itulah kita di saat-saat masa learningnya 10 awal Zulhijjah, kita kena banyak qiyamul lail setiap malam insya-Allah. Lepas tu siapa yang nak puasa, maka sila boleh dia nak puasa. Siapa nak puasa boleh nak puasa. Tak apa. Cuma puasa yang mulia sekalinya, iaitu puasa hari Arafah. Sebab apa? Sebab ada hadis Abi Qatadah radhiyallahu anhu, puasa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi kata, siyamu yaumi Arafatah, puasa hari Arafah sani, ahtasibu Allah, aku berharap di atas Allah Subhanahu wa taala, dan aku kira dan aku berharap di atas Allah Subhanahu, aku percaya bahawa Allah Subhanahu wa taala annahu, puasanya puasa saat itu yukaffiru as-sanata allati qablah, iaitu tahun hak sebelumnya, was-sanata allati ba'dah, dan tahun hak kemudian. Dan hari Arafah ni besar, hari Arafah ni besar benalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, ma min yaumin akthar min an yu'tika Allah fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafatah. Tak ada hari lebih banyak Tuhan memerdekakan hamba daripada api neraka pada ayat nafsalah kepada fak kita semua yang sampai risalah ni ada dengar semua ni, fak kita kena bakar puasa hari Khamis depan ni. Hari Khamis nak siapa ni kita bakar puasa, kerana hari itu tu hari Arafah, hari 9. Maka kita itu tu hendaklah kita puasa. Puasa, suruh anak-anak kita, bini kita, semua keluarga saat itu kita pakak suruh puasa belaka. Dan kita menghidupkan sunnah. Kita menghidupkan pakak runarung, pakak suruh, pakak wak buka puasa, pakak belakalah. Supaya menggalakkan orang saat ini berpuasa. Kerana orang puasa hari Arafah saat itu kafarah, dapat kifarat dosa yang telah lepas dan dosa yang akan datang. Jadi maknanya benda ni dapat ampunkan dosa kita. Dan seorang saat itu apabila Tuhan ampun dosa dia, maka
insya-Allah Tuhan akan perkenankan kita. Tuhan kenal kita. Bila Tuhan kenal kita, Tuhan nyanyi pada kita. Bila Tuhan nyanyi pada kita, Tuhan murahkan rezeki kita, dan Tuhan juga memudahkan segala kesusahan payah pada kita. Benar-benar ni. Sebab itulah saya nak share kepada fak-fak kita semua ni, hendaklah kita puasa. Buat buka puasa. Hari Khamis depan ni kita buat buka puasa. Panggil orang mari di masjid-masjid juga saat ni tu buat buka puasa. Munasabah sembelih kambing, sembelih apa, pakat kutip duit. Ahli kampung tu buat buka puasa. Yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan demikian siapa yang membesarkan syiar Allah, tanda-tanda di atas kebesaran Allah, tanda-tanda di atas setia taat kepada Allah. Tuhan sebutnya dzalika man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Maka sungguhnya itu di antara dalil atau tanda hati kita saat itu ada takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kita sebagai orang Islam jangan lupa kita saat itu pakat puasa hari Arafah. Dan ada tak banyak hari lagi. Awal-awal ni kita buat amal ibadat. Begitu juga infak, sedekah. Lepas tu pula gerbang sepatu juga. Kita tengok mazhab Al-Hanafi. Mazhab Hanafi ni wajib. Mazhab Syafi'i kita iaitu sunat muakkadah, sunat yang digalakkan ada di atas tiap-tiap rumah. Dan tiap-tiap rumah saat itu diperintah supaya gerbang. Inilah ayat kata kita dalam masa tempoh 10 hari saat itu, hendaklah kita loba, hendaklah kita saat itu buat apa sahaja untuk dibajikan dan kebaikan pada kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita kena ingatlah kalaulah kita kata nak nanti semaya, kata nak jadi supaya boleh puasa semua tak boleh hadi, kita kata. Lepas tu pula nak jadi supaya orang ketika contohnya lah nak boleh buat amal ibadat supaya tu semua tak boleh hadi. Sebab tu ada ayam, ada hari-hari di sisi Allah Subhanahu wa taala supaya Tuhan nak buka pintu untuk kita beribadat kepada Dia. Dan hari-hari tu Tuhan beri kelebihan banyak. Amal-amal yang ada, yang kita boleh melakukan pada hari tu kita dapat pahala besar, ganjaran besar. Tuhan ni buat siap dah. Contoh kita kata awal di bulan Ramadan. Bulan Ramadan pahalanya besar. Lepas tu kita tengok kalau siang hari ni ada, siang hari ni hari Arafah besar. Hak malam Lailatul Qadar. Setahun ni ada hak siang hari hak besar hari Arafah. Hari Arafah hak besar lek malam iaitu malam Lailatul Qadar. Hak besar hak di tengah hari iaitu hari Arafah. 10 malam. Hak akhir di bulan Ramadan. 10 awal. Hak yang ada kelebihan itu awal Zulhijjah. Ada benda-benda gini ya ada hari-hari Tuhan. Hari-hari Tuhan ada hari-hari hak lebih kita boleh buat amal ibadat. Jadi kita dah tahu dah kata kita ni orang yang lemah. Manusia yang lemah. Kita tak boleh nak buat amal ibadat supaya orang panggil seteruh banyak sokmo kuat sokmo boleh hadi. Itu kita tak mampu. Tapi Tuhan ni Maha tahu, Tuhan tahu dah. Tengok kita tak cuang atau masa yang 10 hari misal, maka kita rebuklah. Kita rebuk, kita ambil dan kita buat. Dah tak kira lah kita kata infak. Semua saat ni termasuk amal soleh. Mamin ayyamin al-amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Tak ada hari-hari yang amal soleh padanya lebih suka kepada Allah daripada hari-hari ini. Makna kata kita boleh ambil peluang. Tak kira sebab tu ulama ada sebut kalau orang tu boleh tak, banyak ada orang tanya saya,
Adakah boleh kita puasa ambil ayat 1 lagi sampai 8 lepas tu sekali dengan 9? Jawabnya boleh. Kerana apa? Walaupun tak ada hadis yang menunjuk kata ada puasa, contohnya lah kalau kita dah tengok kok puasa sunat saat itu ada Sittan min Syawal, ada hari Syawal, lepas tu pula ada hari Arafah, lepas tu pula ada hari Tasu'a, hari Sembilan, hari Ashura, lepas tu pula ada Itsnain wal Khamis, ada salasata ayyam min kulli syahr, 3 hari sebulan, ada ayyamul bid 13, 14, 15. Hak ni hak disebut secara nas, tapi ada di antara kita nak puasa tapi nas tak ada, tapi ada secara keseluruhan, makna masuk dalam makna ma min ayyamin al amalus salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, maknanya masuk dalam hak tu. Dan Tuhan sebut wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Tuhan sebut hendaklah kita segera ila maghfiratin min rabbikum, kepada maghfirah, kepada keampunan Allah Subhanahu wa taala, wa jannatin, dan syurga 'arduha as-samawati wal ard, yang luas lebar langit bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan, dicadangkan untuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita ni buatlah apa sahaja pun dalam hadhil ayyam, sedekah supaya tu juga. Infak ada ni supaya ngarakan ni Al-Huda channel ni ada apa ni untuk nak khairat sikit banyak tu boleh dah. Sikit-sikit 10 kop, 20 kop. Dia ada amal-amal orang panggil hak istiqamah. Ada Nabi SAW sebut habbul a'mal ila Allah, sekasih-kasih amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Adwamuha, hak yang lebih berkekalan, wa in qalla, dan jika sikit tak apa tapi sokmo. Yang penting fastaqim kama umirt, adalah istiqamah, sebagaimana diperintah engkau kena buat. Sokmo kita takut dan amal-amal hak kita boleh buat dah, kita takut kita tak boleh buat. Sebab tu kita mari buat amal-amal hak yang ada sikit banyak saat ni tu. Sama ada dalam bentuk infak, sedekah atau amal as-salah. Dan kita hendaklah di masa bulan ni hendaklah kita saat ni tu atau awal ni, biarkan kita saat ni salatul jamaah setiap waktu. Jangan kita tinggal sembahyang Jumaat, dan jangan kita saat ni supaya kita ingat supaya dengan 10 akhir Ramadan lah. Tapi hak ni bukan di akhir Ramadan, tapi awal Zulhijjah ada kelebihan yang banyak padanya. Tapi orang panggil hawa kat kita ni bukan boleh puasa, kita rasa supaya boleh puasa sahaja. Tapi sebenarnya amal-amal soleh saat ni tu digalakkan secara khusus di awal bulan Zulhijjah. Oleh itu kita sebagai orang Islam itu ambillah peluang besar yang Tuhan buka peluang untuk kita kembali kepada Allah. Dan di awal-awal ni kita semaya, kita sedekah, dan begitu juga ambil masa untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambil taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta Tuhan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ni hari yang kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan hari-hari 10 ni iaitu hari untuk kita saat ni tu nak dekat dengan Tuhan. Benda ni benda yang besar. Dan inilah di antaranya yang saya nak sebut. Lepas tu pula kita ada hari hari ni Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, 4 hari ke-4 hari ni jadi bila kita ada laginya Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Khamis, dah 5 hari lagi. Hari Jumaat tu kita raya. Jadi
hari 9 tu pula hari Arafah, sebab saya sebut tadilah. Nah, bila hari Arafah saat itu hendaklah kita puasa sebab kita dah sebut tadi. Nah, pakat puasa dan hari puasa apa ni, lepas tu pula hari tu hari yang banyak dah dimerdekakan apa ni hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka. Nah, jadi muslimin muslimat, kita kena ingatlah. Nah, ya, kita hidup di atas dunia ni. Kita hidup di atas dunia ni. Nah, apa saja Tuhan sebagai Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, dan sepatah hadis kata ish ma syi'ta. Nah, saya baca dah tadi iaitu ish ma syi'ta. Mu nak hiduplah mana tu hiduplah. Ish ma syi'ta, mana hiduplah apa yang kamu nak, engkau nak. Fa innaka mayyit, maka sungguh engkau tetap mati. Jadi kita nak buat apa tak boleh. Benda ni benda orang nak ingkar tak boleh. Mati semata dah. Sebab tu bila kita mati, kita buatlah amal-amal yang kita boleh buat ni. Nah, jadi untuk kita pergi di akhirat sikit pergi. Dan saya nak ayatnya iaitu di akhirat sikit lagi sana itu lebih lama banyak daripada kita duduk di dunia. Tak sah kata kita nak sampai akhirat ni orang yang mati dah. Duduk dalam kubur saat itu lama mana? Beribu tahun. Tak ada bangkit lagi. Lepas tu pula amal-amal hak kita buat ni iaitu untuk amal ni untuk dalam kubur. Kalau kita kata nak bangkit tu bila kita tak tahu, lama lagi kan. Jadi amal hak yang mesti kita cadang saat ni tu tepat hak lebih lama kita duduk. Contohnya dalam kubur ni lama kita kena duduk. Dalam kubur saja orang masa Nabi SAW 1441 tahun dah. Lepas tu pula orang masa Nabi Adam berapa puluh ribu tahun dah. Pada orang masa dulu tak ada bakit. Jadi duduk dalam kubur saat ni tu perlu kepada bekal-bekal amal-amal yang kita buat di dunia ni. Dan supaya tu juga di akhirat lagi. Tu di akhirat. Sebab tu kita buat amal-amal di atas dunia. Dunia ni orang panggil tu hari kita duduk serta tu mujur ya kita ni. Kalau orang panggil duduk lama susah lebih dah gapo lagi. Tuhan kesian kepada kita dan kita kena ingat di atas dunia ni Tuhan nak kita duduk di atas dunia ni tak ada buku gapo kali sebenarnya. Untuk kita nak bersih kita, nak jadi orang yang baik, nak jadi orang yang molek, kerana orang yang nak masuk dalam syurga Allah tidak akan masuk orang yang tak ada iman dan orang yang cemar kotor, tak ada. Tak masuk. Cuba kita tengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, Nabi telah yadkhulul jannata, tak masuk syurga qati'ur rahim. Orang yang putus silaturahim tak boleh masuk syurga. Nak ayat apa nak ayat tak ada sikit ya benda tu. Sikit tapi cemar, dikirakan cemar. Sebab tu duduk di atas dunia tak kira dosa-dosa. Kita kata dengki kena buang. Hasad, lepas tu pula segala jenis perkara hak mencemarkan hati-hati kita kena buang semua benda tu kerana syurga itulah tepat orang hak bersih, orang hak cuci. Tuhan cedera syurga untuk orang hak cuci bersih. Kita mari oprom di dunia, kita mari nak basuh diri kita mari nak bleaching, lepas tu nak gosok, nak beruh, nak buang apa segala daki-daki. Kerana apa? Kerana bila kita duduk di dalam syurga, kita akan duduk bersama orang-orang molek semua. Tak ada orang-orang jahat, tak ada. Wa man yuti'illah war rasul, siapa yang taat pada Allah dan Rasul, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim, maka mereka itu akan bersama dengan orang-orang yang Allah Ta'ala telah memberi nikmat kepada mereka. Minan nabiyyin, daripada nabi-nabi, was-siddiqin, dan para siddiq, wasyuhada, orang mati syahid, was-salihin, dan orang-orang soleh. Sebab tu orang nak boleh masuk duduk dalam syurga kena hati itu bersih. Nak bersih, kita kena buang segala-gala. Kena sifat asyuh.
Syuh, kedekut kita buat. Lepas tu pula sifat apa ni malah kita buat. Dan sifat apa ni kita saat itu pula nak bersih, nak ikhlas lillah. Nak bersih hati kita, kita nak kena cuci diri. Maka pada ketika tu baru orang tu akan boleh masuk syurga. Orang cuma ada masuk syurga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tuhan sebut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai diri hak yang mutmainnah, hak yang tenang. Tahu tak, orang nak masuk kena hati tenang. Orang hati tenang ni siapa? Orang hati tenang ni orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Tuhan sebut alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Itu orang-orang beriman dan hati-hati mereka itu tenang bi dzikrillah, dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila orang itu ingat pada Tuhan, wak jadi hati dia itu tenang. Wak di hati molek. Bila hati dia tenang jadi molek, barulah Tuhan kata kepada dia, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hendaklah kembali kepada Tuhan engkau radiyatan mardiyah, dalam keadaan redha dan dalam keadaan diredha oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak Tuhan redha kami. Sebab tu di atas dunia sana itu kita kena buat. Di atas dunia kita kena usaha. Tak usah duk cemburulah kepada orang masa duduk di atas dunia ni. Sekejap je, setar ya, kalau kita buat kira kok susahlah kita. Susah. Sebab itulah kita hari ni fastabiqul khairat. Hendaklah kita istibat. Hendaklah kita dulu dalam mencari kebaikan, dalam buat kebaikan. Nah, di 10 awal Zulhijjah saat ni. Kok yang saya dah sebut saat ni kan, iaitu yang sepatutnya kita kena pakat menghidupkan amal-amal. Sebab tu saya pesanlah kepada buat kita jadi budaya. Jadi budaya orang tani ni. Nah, bila siapa 10 Zulhijjah, siapa yang mutasik hari 9 iaitu hari Arafah, pakak buat buka puasa ku sejik. Benda ni penting kerana kita ronarung, kerana kita kempen, kerana kita saat itu menggalak orang orang saat ni ketun orang saat ni ada semangat, orang bakit semangat orang. Maka benda ni benda penting sangat. Dan bila kita boleh hakik orang, bila boleh buat orang saat ni ada perasaan benda ni, maka pada ketika itulah buat jadi orang saat ni tu makna jadi kita sangkum, kita bina masyarakat yang baik. Nah, oleh itu kita sebagai orang Islam, seperti saya dah sebut tadilah, iaitu kita ni hati, seperti saya dah sebut, nak buat jadi cucilah lepas tu pula kita kena ingat kata kita ada 2 tempat. Kita ada 2 tempat hak kita kena jumpa dengan Tuhan. Sebab itulah ada 2 tempat. Di mana 2 tempat? Dan ada 2 tempat ni hak kita duduk depan Tuhan. Sebab tu Ibnul Qayyim berkata, lil abdi, bagi hamba ni baina yadayillah mauqifan. Bagi hamba di depan Tuhan ni ada 2 tempat dia kena berdiri. Mauqifun baina yadayhi. Satu tempat dia berdirinya iaitu fis salah, dalam sembahyang. Wa mauqifun baina yadayhi yaumal qiyamah. Dan dia duduk diri depan Tuhan pada hari kiamat. Faman qama bihaqqil mauqifil awwal. Siapa hak yang berdiri di dan dapat melakukan hak diri yang pertama, boleh duduk depan, duduk semaya, hawana alaihil mauqif al-akhar, akan dimudahkan di atasnya tempat yang satu lagi, iaitu duduk depan Tuhan. Wa man istahana bihadzal mauqifi, dan siapa hak buat rengeng-rengeng, buat mudah-mudah dengan mauqif, walam yufihi haqqah, dan dia tidak sempurnakan haknya, syuddida alaihi dzalikal mauqif, dia akan akan dikuatkan di atasnya, dan akan beratlah di atasnya mauqif, iaitu tempat diri depan Tuhan. Sebab tu kita dah ininya
buat amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu pula yang kedua pula, kalau siapa yang nak puasa lah, cuma jangan lupa puasa hari 9 iaitu hari Arafah, hari Arafah. Lepas tu hari 10. Hari 10 tu iaitu hari yang hari Yaumul Nahri, hari sembelih. Kita ni di hari-hari raya saat itu, kita kena banyak takbir dan banyak membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, dan supaya kamu membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala kerana Tuhan memberi petunjuk kepada kamu dan supaya kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tanda kata kita bersyukur kepada Allah iaitu kita dapat buat amal-amal ibadah. Itulah di antara perkara yang saya ingin berkongsi dengan muslimin muslimat di hari ini. Lepas tu satu laginya, tentang masalah kita ni tak hanya hari adalah kita nak gerbang. Bila kita nak gerbang ni, kita kena ingatlah kata gerbang ni satu amal Allah Subhanahu Wa Taala, satu amal yang kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut fasalli li rabbika wanhar, maka hendaklah sembelih, hendaklah semaya kerana Allah dan hendaklah kita tu pula sembelih kerana Allah. Cuma bagi orang yang bagi orang yang gerbang saat ni masa sebelum siapa hari sembelih ni sunat jangan dia saat ni tu kerak kuku, cukur misal, cukur rambut, cukur semua itulah dalam masa 10 hari ni dah, sehingga siapa kita sembelih siap dah, dan hukumnya sunat sahaja. Tapi kalau siapa saat ni tu gi cukur contohnya, maka tak ada jadi gapo, makruh sahaja, tak ada kena bayar dam, bayar gapo, tak ada kali. Tak ada kena ganti gapo, itu sunat saja. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, idza dakhalat al-ashru, apabila masuk 10 awal Zulhijjah, wa arada ahadukum an yudhiya, dan salah seorang di antara kamu nak gerbang, fala yamus, maka jangan sentuh min sya'arihi wa basharihi syai'a, daripada rambut dia, bulu dia dan kulit dia tu, kuku, syai'an, sesuatu pun tak boleh. Tu sunat saja. Ada juga remo duk kata tak boleh. Tak boleh tu haram, bukan, tak ada haram gapo kali. Dan di tahun ni dapat tu pula gerbang ni, saya nak ayatnya. Gerbang ni disunatkan kita pada hari gerbang saat ni tu kita nanti tunggu makan daging gerbang. Maknanya kita makan pagi kita saat ni tu tak sunat. Kita makan hingga awal benda kita makan saat ni tu daging gerbang. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Nabi ta awwalu ma nabda'u fi yaumina hadha, awal barang yang kita buat pada hari kita ni iaitu an-nusalliya, bahawa kita semaya. Fanarji'a, maka kita kelik, fananhara, maka kita sembelih. Tu. Wa man fa'ala dzalika, maka siapa buat demikian, faqad asaba sunnatana, maka dia telah kena dengan sunnah kami. Wa man fa'ala ghaira dzalik, siapa buat sebelum daripada tu, iaitu sembelih sebelum pada tu, sebelum semaya, fa innama lahmun fa innahu lahmun qaddamu li ahli laisa minan nusuki fi syai, dan maka itu adalah daging. Wa man fa'ala qabla dzalik, siapa hak buat sebelum daripada tu, mana sembelih sebelum ada semaya, fa innama huwa lahmun qaddamu li ahli, maka iaitu daging yang
dia buat untuk keluarga dia, laisa minan nusuki fi syai', tak ada jadi ibadat gerbang sikit abuk pun, au kama qal. Itulah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya kita nak makan saat ni, kita sunat kita sunat kita saat itu makan daging gerbang dulu. Lepas tu sunat kita nak makan pagi, iaitu kita makan daging gerbang selalu. Dan kena ingatlah, apabila kita sembelih siap dah saat itu, sama ada kita nak sedekah semua pun tak apa. Habis daging kita nak sedekah semua, tak apa juga. Tapi sunat kita ambil barakah daripada daging gerbang saat ni, iaitu kita ambil lukmah atau lukmatain, sekali makan atau dua kali makan, itu sahaja. Hal lebih lagi kita sedekah, atau kita tak sewalah tu pun, kalau kita nak juganya, maka pada ketika tu kita kita bagi tiga tu pun ada juga dah sebut, iaitu kita bagi tiga. Bagi tiga saat itu, iaitu segia saat itu untuk kita, segia lagi itu untuk sedekah pada fuqara, dan segia lagi saat itu untuk hadiah kepada jiran-jiran, orang-orang kaya, orang-orang yang ada lah, dia boleh makan dah, tapi kita hadiah juga. Bagi tiga saat ini. Tapi kalaulah kita ambil kita semua, maka pada ketika tu kita kena, orang panggil, bila kita ambil semua, kita kena dhaman. Kita ambil kita semua, tak ada sedekah pada fuqara, maka kita kena dhaman dengan barang yang dinamakan sedekah sekilo gak. 290 kop duit sedekah pada fuqara, wajib kita sedekah kepada fuqara. Dan supaya tu juga, bila kita gerbang saat itu disunatkan kita pergi tengok. Sunat kita pergi tengok. Kita tengok. Sebab Nabi SAW, sebab Nabi kata, ya Fatimatu, wahai Siti Fatimah, qumi ila udhiyatik, pergi tengok kepada udhiyatik, gerbang kau. Tu wasyadiha, dan hendaklah saksikannya. Suruh pergi, lepas tu pula suruh pergi saksi, suruh tengok. Fa inna min awwali qatrah taqturu min damiha yughfaru laki min dhunubiki. Maka sungguhnya awal titik yang tertitik daripada darah dia saat itu, diampunkan dosa engkau semua. Itu di antara digalak. Sebab tu ada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, amila nu Adam, tidak beramal anak Adam amalan habba ila Allah, satu amal lebih kasih kepada Allah. Pada hari itu tu min iraqati damin, daripada sembelih, tak ada hak lebih daripada sembelih. Sebab tu pada hari itu tu kita sebagai orang Islam, maka hendaklah kita buat. Apabila kita gerbadahan itu, kita turut cara-cara yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tertib dia, cara dia. Lepas tu pula daging gerbang ni, kalau kita nak sedekah, kalau kita ada duit hari tu, contohnya kita nak sedekah kepada orang dengan wak gerbang, lebih hak mana? Jawabnya itu lebih kita gerbang lagi. Sebab hadis saya baca tadi itu, ma'amil ibnu Adam amalan habba ila Allah. Pada hari itu tu min iraqatid dam, daripada tumpah atau daripada sembelih. Jadi sebab itulah kelebihan amal hari itu tu, iaitu kita kena sembelih lah. Lepas tu pula takbir. Tanda kita bersyukur, takbir semua, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Itulah lebih kurangnya.
Oleh tu saya nak buka lagi soalan-soalan. Sekira kalau ada soalan-soalan saat itu boleh telefon 092 lepas tu pula 5391778 ni. Saat ni. Boleh apa ni, boleh hubungi 092 5391778 ni. Cuma ada soalan soalnya iaitu kita nak raya tahun ni iaitu hari raya betul dengan hari Jumaat. Ada orang tanya ni, hari raya ni betul hari Jumaat, adakah wajib kita semaya Jumaat? Adakah wajib kita semaya Jumaat? Ingat bahawa jumhur ulama iaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, Syafi'i berkata bahawa tidak gugur semaya Jumaat bila berhimpun hari raya dengan Jumaat, tak gugur. Malaikat dalam mazhab Hambali ada kata gugur lah, tapi imam tak gugur juga. Tapi kita nak ayatnya iaitu hukum semaya Jumaat pada hari raya saat itu wajib. Tapi ada rukhsah iaitu ada bui peluang kepada orang yang tak ada dengan bel, contohnya jauh, contohnya atau orang musafir, orang duk tak kereta, tak apa semua tadi itu dirukhsah supaya dia tak kena hadis Jumaat, itu sahaja. Tapi semaya Zuhur wajib, bukan makna kata gugur saat itu tak kena semaya Jumaat dan tak semaya Zuhur, itu tidak. Semua ulama ijma' bahawa wajib, mesti ulama ijma' ulama bahawa tidak gugur. Maknanya semaya saat itu tak gugur. Semaya Zuhur atau semaya Jumaat itu cerak dah. Tak ada pihak kata, dan ijma' ulama tak ada pihak kata gugur, tak kena semaya Jumaat, semaya Zuhur. Tak ada orang katalah tu semua saat itu kena fardu berkata bahawa wajib kena semaya lah mana emma Jumaat atau dah Zuhur. Tapi semaya Jumaat ni nanti kita sambung semula lagi kita. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapa. Ya. Nak tanya daging kerbau Bapa, kalau orang di sana dia masuk Melayu, biasa masuk Melayu ngawel dah. Ya. Panas mati, tepanan minus tepanan pun kita boleh tak nak video pakai ni Bapa. Ya, orang panggil bila dia Islam, bila dia mengucap jadi Islam. Nabi kata umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya suka mengucap kan. Bila kata yang mengucap jadi Islam dah, maka pada ketika dihukum ke dia Islam. Kalau dia mati ketika tu, kita kena tahu dia berkubur Islam. Malaikat ada alamat atau tanda kata dia tu kelip upur semula, tu baru talih lah. Jadi dia tak ada semaya, tak terakhir dah jam pun terakhir lah jadi mengucap dah tu. Bila dia mengucap dihukum ke kata dia saat ni Islam, walaupun dia tak semaya. Bila dia jadi Islam kan tak ada apa, boleh. Bila jadi Islam hak tak leh ni itu orang kafir. Itu sahaja. Bila jadi Islam tak apa. Ya. Terima kasih. Ya sama. Kita dah kecek saat ni iaitu hak semaya Jumaat hari raya. Nabi SAW sabda, qad ijtama'a fi yaumikum hadza 'aidan. Telah berhimpun pada hari kamu ini dua hari raya. Yaumul 'Aid wa yaumul Jum'ah. Nabi kata faman syaa' an ya'tiyal jum'ata falyatiha. Siapa nak mari sembahyang Jumaat maka mari. Wa man syaa' an yatakhallaf falyatakhallaf. Siapa hak tak se maka tak kena mari. Tak tu ialah.
Kita nak wayak kata tak ada seorang habuk pun ulama kata hari tu tak ada ulama kata tak kena semaya, tak ada. Semua kena semaya. Wajib di sisi jumhur ulama berkata, nah, semaya Jumaat tak gugur Jumaat itu. Bahkan tak gugur di atas orang hak tak semaya hari raya. Orang tak semaya Jumaat raya tu kena mari semata. Nah, Jumaat tu wajib di atas dia. Dan tak gugur di atas tok imam. Nah, tak gugur di atas tok imam, tak gugur di atas orang tak semaya raya bagi tu. Nah, dan tak gugur di atas tok imam. Dan tak gugur saat itu, tak gugur Jumaat, sebab tu jadi wajib. Nabi kata wa inna mujammi'un, kita lekat sembahyang Jumaat. Nah, Nabi kata fak kita ni nak Jumaat. Ada pada masa Nabi SAW, hadis riwayat Ahmad dan Abi Dawud. Jadi nak riwayat kata hukum tak dalam mazhab Syafi'i wajib Jumaat, tapi ada rukhsah. Apa maksud ada rukhsah? Ada peluang bagi orang hak tak ada dengar. Nah, bagi orang hak duduk musafir, bagi orang hak klik jumpa keluarga contohnya. Nah, bagi orang hak duduk tengah jalan, maka atau duduk bukit contohnya jauh, maka pada ketika tu man syaa an ya'tiyal jum'ata falyatiha wa man syaa an yatakhallaf falyatakhallaf. Siapa tak saya tak apa. Sebab itulah dalam mazhab Hanafi dah sebut semaya sunat ke hari raya tak nak gugur boleh ganti hak wajib, sebab tu tak boleh ganti hak wajib. Nah, saya buat kesimpulannya iaitu dalam mazhab Syafi'i semaya Jumaat tu wajib, tapi ada rukhsah sebagaimana berkata Imam An-Nawawi dalam Syarh Al-Muhadzab dan lain-lain lagi lah, bahawa memang diberi rukhsah, diberi peluang kepada orang yang mereka itu sibuklah lebih kurangnya tak mari Jumaat, tapi Jumaat wajib iqamah, wajib mendirikan solat Jumaat. Imam kena mari, kalaulah mari dah di masjid, lepas tu orang tak ada, maka semaya zuhur. Tak cukup nak bila ingat maka semaya zuhur, itu sahaja. Sebab tu kita apa ni diraya Idi Al-Adha pada tahun ni betul dengan hari Jumaat. Setara itulah dia orang tanya tu. Lah tu. Dan ada sebut pula yam kubur ni wan raya dai main merayakan yam kubur. Boleh ke tak kita saat ni tu ziarah kubur pada hari raya? Jawabnya Nabi SAW bersabda nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukum bil akhirah. Nabi kata dulu aku larang kamu ziarah kubur, fazuruha, maka sekarang ziarahkanlah. Fa innaha tudzakirukum bil akhirah, maka sungguh ziarah kubur tu dapat mengingatkan kamu dengan akhirat. Jadi tak ada hadis yang menentukan kata boleh ziarah kubur, ada hari yang tak boleh ziarah kubur. Sebab tu ziarah kubur saat itu masyru'ah, khususnya pada hari Jumaat contohnya. Dan hari yang kita luar bila masa, tak semestinya hari raya, bila-bila pun boleh kita ziarah kubur. Cuma adab ziarah kubur ni balah mana? Adab ziarah kubur iaitu apabila kita masuk pintu kubur tu kita nak salam, assalamualaikum ya daraqaumun minal mu'minin wal muslimin. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Kita kena salam assalamualaikum ya ahlad diyar, boleh juga minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Dan adab kubur, apabila kita masuk kubur hendaklah kita pergi. Bila kita nak ziarah tu luar, bila kita masuk pergi tu kita nak ziarah siapa? Kena pergi ziarah, nak ziarah ayah kita, maka kita kena menghadap muka kita, menghadap muka ayah kita. Nisai tu nisai, batu nisai hak sebelah balik hilir we panggil. Pala dole tu. Jadi muka dia dah hadap kiblah, kita belakang kita kiblah lah, muka kita hadap ke dia. Jadi muka depan belakang muka kita. Wi salam situ assalamualaikum.
Nah, ya ahlal kubur, nas'alullah lana wa lakum al-afiyah. Nah, lepas tu bila kita salah siap dah, maka disitulah mengikut hadis riwayat Abdullah bin Umar disunatkan kita baca awal surah Al-Baqarah, iaitu baca bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kemudian kita baca akhir Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir amana ar-rasul bima unzila ilaihi min rabbihil mu'minun sehingga akhir. Nah, fansurna 'alal qaumil kafirin. Baca di kepala belaka, tak apa satu riwayat, ada satu riwayat lain baca awal surah Baqarah baca di kepala, mama dia baca di kaki, iaitu baca lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Itu ngikut apa yang dipesan oleh Abdullah bin Umar, cara adab ziarah kubur. Lepas tu pula bila kita ziarah kubur sananya, iaitu kita tak boleh jalan di atas kubur saat itu, tak boleh lalu. Itu khilaf ulama. Kata setengah ulama kata haram, kata setengah ulama makruh, kerana hadis Nabi SAW sabda, la an yajlisa la ahadukum, bahawa duduk salah seorang di antara kamu ala jumrah, di atas bara api, fatakhriqa siyabah, maka temuh bakar api saat itu akan kain dia, wa takhlusa ila jildih, masuk sampai kulit, khairun min an yajlisa ala qabrin, lebih baik daripada bahawa dia duduk di atas kubur. Sebab tu ada setengah ulama kata haram duduk di atas kubur, kata setengah kata makruh. Nah, di atas dasar duduk sekali talih. Pas yang dua pula, bila kita pergi kubur saat itu, kita nak cuci kubur, nak tebah kubur, nak ke apa saat itu boleh kita tebah kubur, pandak-pandak tu boleh. Ada pun kita nerah, itu makruh nerah. Kerana apa? Wa min syai'in illa yusabbihu bihamdih, kerana tidak ada sesuatu melainkan bertasbih kepada Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tetapi kamu tidak faham tasbih mereka itu. Jadi apabila semua saat ini ada tasbih, maka pada ketika itu diringankan azab orang lain kubur. Sebab tu ada hadis Nabi SAW bahawa Nabi lalu di dua kubur, Nabi ambil pelepah tamar belah pocok nisa pocok nisa. Nabi kata mudah-mudahan diringankan azab kedua-dua, kerana selama mana pelepah duk hijau basah masih semua sewa min syai'in illa yusabbihu bihamdih, karena tidak ada suatu malaikat bertasbih kepada Allah. Bila semua bertasbih kepada Allah, maka diringankan azab orang duduk dalam kubur. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim. Semua saat ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Kuntilamat raya letong lamat wan sukit mai. Orang hak semaya hak kita jawab tadi sekali kita apa? Orang hak semaya raya dah boleh kena semaya Jumaat ke dak? Jawabnya semaya Jumaat wajib di atas tiap-tiap orang. Kerana Nabi Allah Subhanahu wa taala firman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Maka hendaklah dia saat itu kena pergi semaya Jumaat. Tak leh dia nak tinggal semaya Jumaat. Dalam mazhab Syafi'i, semaya hari Jumaat ialah wajib. Sama ada hari raya atau tidak hari raya. Tapi ada soal lagi panggil rukhsah. Rukhsah saat itu diberi ruang atau peluang kepada orang yang telah semaya hari raya, sekira dia sibuk atau dia tak dapat datang semaya Jumaat, atau dia saat itu kembali kelik pada rumah waris dia, atau dia saat itu duduk jauh daripada tempat buat semaya Jumaat, maka dirukhsah kepada dia. Sebab Nabi SAW sabda, qad ijtama'a fi yaumikum hadza, telah berhimpun pada kamu
Dan ini ni idan, dua raya, iaitu Idul Adha dan Yaumul Jumaah dan hari Jumaat. Nabi ta faman sya, siapa yang nak. Nah, faman syaa ayyatiyal jum'ata, siapa yang nak mari sembahyang Jumaat falyatiha, maka hendaklah mari. Waman syaa ayatakhallaf, maka siapa yang tak semari falyatakhallaf, maka hendaklah dia saat itu samari. Maknalah no, itu rukhsah saja. Sebab tu dalam mazhab Hanafi ada sebut kata tidak gugur Jumaat kerana semaya raya tu sunat, semaya Jumaat tu wajib. Nah, semaya hak sunat tak boleh ganti semaya hak yang fardu. Itulah. Dan siapa yang nak tanya nak soalan tu sila tanya insya-Allah melalui talian telefon 092539178. Yang kedua pula kita tu boleh nak khairat derma kerana kita di awal Zulhijjah ni tu kepada Al-Huda channel melalui iaitu ada apa ni banci dalam depan aja saat itu boleh. Jadi dan yang tiga ya, hukum puying sai nam hom pai lamat raya. Hukum orang tino semaya apa ni gi pakai minyak bahu gi semaya raya saat itu ini ni kalau lah orang tino saat itu boleh ya nak pakai minyak bahu minyak gapo tu boleh. Nanti Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum ya. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Tanya sedikit. Ya. Kita pergi maya ngole. Ya. Patu kan dua tahiyat tu dah. Ya. Temanya misalnya, bahaya sujud sawi, kita tak ada sujud sawi. Bagaimana tu? Kita gismaya rakaat yang kedua. Lepas tu? Ya, temanya ya salah lima misalnya, ke? Lepas tu rakaat yang maya, ada katakanlah lah. Jadi dia saat itu sujud sawi. Lepas tu kita saat ni kena sujud sawi ke tak? Pada bangsa ni ada sujud sawi, bagaimana? Ya. Jadi asalnya Nabi SAW sebut Nabi tu innama ju'ilal imam liyutamma bih. Dijadi kata imam saat itu untuk nak diikutkan dengannya. Untuk kena turut. Sebab tu ada apa ni kita kena turut tu imam. Walaupun bukan rakaat kita. Contohnya kita semaya, kadang-kadang semaya ngorek tahiyat ada 3 kali kita. Kerana apa kita mari rakaat yang kedua? Rakaat yang kedua saat itu ada tahiyat, kayak 3 tahiyat kat kita tamas sekarang ada 3. Kerana tahiyat hak mula-mula bukan tahiyat kita orang panggil. Maka hak tu kerana boleh duduk kena duduk situ. Kerana wajib mutabatul imam. Wajib kita kena turut tu imam. Lepas tu imam sujud sawi. Tu imam sujud sahwi saat ni, maka kita kena sujud sahwi, kena turut sujud sahwi dengan juga. Itu kaedah ianya. Kerana innama ju'ilal imam liyutamma bih. Alah tu. Kalau tak turut tak sah maya kita. Kalau tak turut saat ni tu, ya kalau supaya sujud sahwi saat itu orang panggil kalau kita tak turut saat ni tu, dia macam kerana apa ni kita kalau kita tak sujud tak batal. Kerana bukan hak kita bagi, tapi asal kitanya kita kena turut. Kalau rukun tu cerak dah lah kita kena turut. Sebab mukhalafah atau kita menyalahi 2 rukun berturut-turut batal semaya. Sebab tu kita asalnya iaitu kita kena turut bila dia sujud sahwi kita kena sujud sahwi. Alah itulah. Allah alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa? Ya. Tanya orang gerbek, orang lembut tinungan mujate ni dia mana itu apa? Kita ambil daging lembu ni, lembut tinungan mujate yo. Hak mana lebih? Mana lebih? Ya. Jadi lembu saat ni tu hak hak naknya hak ada sebut oleh hadisnya iaitu
kena mai hak gemuk, hak besar, hak daging banyak. Tak kira tina yatim pun asal ke hak gemuk, hak besar, hak gemuk, hak besar. Dah. Tu. Ya. Tu nak hak besar. Hak tina pun boleh. Tak ada apa. Ya. Ya. Dah. Ya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Salam. Ni ada tanyanya คนที่มีหนี้และจะกุรบานต้องไปขออนุญาตจากเจ้าหนี้หรือเปล่า Okey ada hutang dia saat itu nak kena gi minta izin daripada tuan hutang dak. Jawabnya kalau orang lekat hutang, hutang tu wajib kena bayar dan gerbai tu sunat. Bila gerbai tu sunat, kita kena buat hak wajib dulu. Apa arti hak wajib dulu? Makna kata kita kena kita kena bayar hutang dululah. Sebab tu kalau orang tu ada hutang maka bayar hutang dulu. Lah tu. Lepas kau nanti buat gerbai terlepas pula. Kerana itu wajib hadis sunat. Wallahu a'lam. Boleh hubung talian iaitu 0925391788 ni. Ini Hasan anda tanya babo cha tham noi mi ด็ก ถามเราว่าเด็กกำพร้าถ้าจะสะดะกอฮ์เงินให้บาบอได้ไหมช่วยตอบหน่อยบาบอbudak กำพร้าnak sedekah งินให้บาบอ budak anak yatim kalau dia kaya lah. Dia kaya anak yatim ni kalau dia kaya dia wajib kena keluar zakat supaya tula ya. Zakat tu walaupun anak yatim kena keluar juga. Bila ada harta sampai nisab dan siapa nak haul maka wajib kena keluar zakat. Dan dia sana itu boleh dia nak sedekah. Contohnya gitulah. Dekahlah kepada siapa-siapa pun tak kiralah. Yang pentingnya nak ayat kata boleh kalau dia nak sedekah budak. Masalah nak ihsan buat baik orang lain saat itu, orang nak gimbik harta dia saat itu tak boleh. Nak ambil harta dia, nak pergi guna harta dia tak boleh. Subhanahu wa ta'ala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Tak boleh kita saat itu nak hampir harta-harta anak yatim. Lah tu. Sebab itulah ada pun hak dia saat itu nak sedekah, nak gapo dia boleh sedekah. Tak ada gapo. Dan dia saat itu wajib zakat, wajib gapo semua. Lah tu. Wallahu a'lam. Ini siapa nak tanya tu boleh dah. Salam ustaz, boleh nak tanya sikit. Kenapa orang ada duit dia tak nak kurban setahun sekali? Sebab gapo orang yang tak ada duit tak orang ada duit tak kurban. Ini boleh hadir dengan sebab tidak dapat pertunjuk pada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, Nabi tamankan lahu si'ah. Siapa yang ada baginya si'ah, ada harta lebih, walam yudhi, sedang dia tak kurban, fala yakrabanna musallana, maka jangan dia duduk dekat dengan tempat semaya kita. Jangan tersah mari tempat semaya kita. Nak wayak temu akadah orang ada duit. Orang ada duit, sebab tu ulama dah sebut hukum sunnah muakkadah kifayah di setiap rumah bagi orang yang milik harta lebih pada sara untuk diri dia dan sara anak bini dia. Lah tu. Salam babat pin muallaf rak ngemberi cak ya tang sesanik tham kurban dai mai. Dia jadi muallaf. Lepas tu pula ada adik-beradik dia saat itu sedekah duit kepada dia. Lepas tu kita nak ambil duit tu pergi buat gerbai boleh tak? Jawabnya boleh kerana harta milik kita. Duit kita
Bila dia duit jadi milik kita, dan duit orang kafir sedekah boleh kita ambil. Nah, dan boleh kita tasarruf, boleh guna apa semualah. Nah, lah tu tidak menjadi masalah tak semestinya. Nah, kena orang panggil tak semestinya. Kena kata kena duit. Kita semua tu dak duit. Okey, duit pun tak apa, tak ada masalah ke apalah. Tu duit dia mau duit pun tak apa. Itulah di antaranya lah. Dan siapa yang nak tanya soalan saat ni terus boleh sila hubungi. Telefon 092 539178 ni. Tu boleh. Sekarang ni nya itulah di antaranya lah. Oleh itu kita ni saya tunggu lagi lah. Kalau ada soalan-soalan saat itu sila bolehlah. Kita cubalah. Jadi saya nak ayatnya sininya bahawa kita sebagai orang Islam saat itu buatlah gerbang kita buat lah tu, kita buat apa yang kita mampu. Apakah kelebihan haji akbar? Dia tanya apakah kelebihan haji akbar? Haji semua akbar. Haji semua tu akbar. Sebab tu ulama kata haji al-asghar, al-hajjul asghar ialah umrah, dan haji akbar ialah haji itu betul. Haji akbar ialah haji, dan asghar iaitu umrah. Sebab tu al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa' illa al-jannah. Haji mabrur tidak ada balasan melainkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Al-umrah ila al-umrah kafarah bainahuma. Umrah pada umrah jadi kafarah di antara kedua. Itulah wallahu a'lam. Salam petang bapa, soalnya duit hak kita beri kepada orang suruh pelihara ikan kena bayar zakat dok. Duit hak kita beri kepada orang suruh pelihara ikan. Maknanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Apa nak lagi? Ya. Kita semaya tu tengok ke banyak tengok orang tu dia ketika nak sujud tu kaki dia tu dia gerak sikit tu. Kita teringat kaki dia gerak tu, kaki dia angkat tu besar apa dah? Ya. Apa tu gerak tu sikit je, hukumnya batal kita semaya. Gerak mana gerak? Beralih tu kan? Beralih sikit tu. Kita kena kira sini kena ingat kata ya ada af'alus salah, ada af'al ghairis salah. Maknanya perbuatan hak semaya, perbuatan hak bukan semaya. Perbuatan hak bukan semaya itulah hak yang tak boleh lebih daripada 3 atau lebih pada 2 lah. 3 tu kira banyak. Hak tu tak boleh mereka secara rengeh-rengeh, tak apa. Tapi kalau ketika kita rokok, kita sujud, kita semua tu af'al ma'murah. Hak tu perbuatan hak diperintah, disuruh, maka hak tu tak apa. Hak tu tak ada masalah dah. Kaki kita akik tangan kita gapo semua tu ya hak tu af'alus salah al-ma'murah. Perbuatan semaya diperintah, hak disuruh. Bila hak disuruh tak apa, tak ada masalah gapo. Hak tak leh ya, hak tak suruh supaya garu gata tidak disuruh. Supaya jalan kesok tak suruh. Adapun ketika kesok, ketika kita nak turun sujud, nak turun gapo, maka semua tu tak apa. Tak ada masalah. Ya, sama. Jadi dia kata duit hak kita beri kepada orang suruh pelihara ikan kena bayar zakat tak, kena tengok kata kita saat ni tu menega ke gapo. Pelihara ikan ni tak ada kata hak kena keluar zakat, ada kambing, lembu, kuba, unta. Tapi ni kena keluar zakat. Ada pelihara ikan tak ada. Dan ni sok kata pelihara ikan apa ikan kena keluar tu tak ada. Cuma kalau menega tu lah. Jadi kita buat menega kena keluar lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Ya. Bapa nak tanya apa ke? Ya. Gini, kita ada duit dalam bank tu, duit hak cuci lah 20,000. Ya. Lepas tu, anak tu dia main game online. Jadi, dia duit tu dia pun masuk dalam banki kita. Kita nak tanya kata duit tu, dia campur, dia jadi duit hari berapa, boleh ke mana? Duit kita ada 20,000. Lepas tu Apa tu anak tu dia main game online. Lalu dia buka baru untuk main game online tu. Benar? Dia duit hari kata duit tu. benar. Benar ya on masuk. Berapa lu masuk? Dia masuk dalam hak kita lah. Berapa masuk tu? Berapa masuk? Duit masuk. Berapa? Tanya berapa? Berapa? 4,000. 4,000 masuk. Nah, maka kena ingat dulu, pertama sekali kita kena ingat. Allah Subhanahu wa taala firman, "Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Nah, Tuhan kata suruh kita saat itu innamal khamr, agak minum agak mabuk judi semua saat itu, wal maisir semua saat itu, judi semua saat itu, rijsun benda hak cemar haram. Maknanya main game ni judi sebab tu haram, tak boleh. Bila tak boleh saat itu, duit tu panggil kasbun haram, duit hak boleh melalui kasbun haram dalam usaha haram. Maka duit tu masuk 4,000, hak 4,000 tu tak boleh. Duit kita tu tak apalah. Lah tu. Nah, dak, dia kira nilai tu ya, kira 4,000, hak 4,000 tu dia tak ada kira kata kepi mana. Dia kira kata 4,000 ada 20,000, duit tu duit haram. Maka duit tu tak boleh kita nak pergi buat pakai, nak guna, nak gapo tak boleh. Duit hak kita 20,000, kita pakai 20,000 tu yalah. Lepas tu pula duit tu nak kita letak di mana? Duit saat ni tu panggil duit kasbun haram. Duit hak kita usaha boleh melalui benda cara yang haram, maka hak ni tu kita wi kepada masalah ammah, wi kepada suan ruang, wi orang buat pagar, buat getok, lepas tu buat selah, buat gapo, buat benda-benda gini untuk orang ramai boleh. Pada ketika tu dah. Wallahu a'lam. Terima kasih Bapak. Salam. Kita royak dah tadi kata ikan saat ni tu ya tak ada. Ya orang panggil ikan ni ya tak ada zakat ikan, tapi zakat nego tu ada. Contohnya kita pegang ikan untuk kita nak nego. Nak nego kita nak buat nego lah, panggil tolong tun untuk buat nego. Maka pada ketika tu wajib zakat. Zakat tu wajib apa? Iaitu wajib duit hak kita boleh jual daripada tu hadut sipai cukup haul, cukup setahun saat ni. Bila sampai haul cukup setahun, sampai nisab. Sampai nisab saat ni iaitu kira duit. Kalau ikan kita jual semua saat ni tu, kita lontun nego saat ni tu, kita kata cukup nisab iaitu 140,000 lebih kalau lah enggak 150,000. Maka pada ketika tu wajib kita kena keluar iaitu soncun mari sisip lah tu. Jadi nego panggil bukan zakat nego, bukan zakat ikan sebab ikan tak ada. Lemu telinga cari adakah boleh buat gerbang? Lima linga hak terpotong tu tak boleh. Ada pun cari rebah sikit, maka hak tu tak apa. Rebah sikit tu tak apa. Temuh kerana tanda, buat tanda tu pun tak apa. Mengikut fatwa fatwa ulama ada sebut Darul Ifta Al-Urduniyah, saya tengok dia kata tak apa. Telinga cari dia panggil rebah. Jangan putus. Ya rebah tak ada cukup belaka tapi dia panggil rebah. Maka tu tak apa. Wallahu a'lam. Kan doa lekan Al-Quran hai po meที่เสียแล้วกับการsedekah บุญอันไหนได้บุญมากกว่า kita nak hak mana lebih afdal di antara sedekah dengan baca Quran, hadiah pahala kepada ibu bapa. Nabi SAW apabila dia ingat kepada Siti Khadijah, dia sembelih kambing. Dia sembelih kambing saat itu dia ambil daging-daging wi kepada sayang-sayang atau sayang-sayang Siti Khadijah ke masa dia duduk.
Nah, maka pada ketika tu sedekah daging-daging sedekah. Nah, lah tu. Lepas tu pula, adakah kalau kita baca Quran? Jawabnya, hak yang pentingnya, hak saya ingatnya itu jumhur ulama mengatakan kita boleh niat sampai pahala kepada si mati dengan mana-mana ibadat, sama ada sedekah, baca Quran, sembahyang, haji, umrah, apa sahaja. Nah, kita boleh niat sampaikan pahala kebajikan kepada ibu bapa atau kepada orang si mati. Lah tu. Cuma kelebihan saat ni Nabi SAW apabila dia ingat dia sedekah, dia sembelih kami yang sedekah. Setara tu ialah wallahu a'lam. Lah tu. Nah, kita yang penting kita buatlah. Nak baca Quran hati, baca sedekah hati. Nah, tak. Hal yang pentingnya sedekah kau masa hidup, kau masa dia hidup sedekah tu. Sebab Nabi SAW sabda, "Idza mata ibnu Adam," apabila mati anak Adam, "inqata amaluhu," terputuslah amalnya illa min thalath. Melainkan ada 3 perkara. Sedekah jariyah, sedekah jariyah. Kita tekah kita hidup, kita sedekahlah ni. Aw ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu manfaat dengannya. Aw sadaqatin aw waladin salihin yad'u lah, atau anak soleh berdoa kepadanya. Jadi sedekah ni tu orang nak mati sedekah ke hidup, itu lebih afdal. Tapi kalau yang mati dah kita nak buat sedekah untuk niat sampai pahala kepada dia, maka boleh. Kita baca Al-Quran juga boleh. Itu semua warid. Tapi hal lebih hak mana? Wallahu alam. Cuma kat Nabi SAW apabila Nabi ingat, Nabi saat itu baca sedekah. Nah, tu. Satu keluarga korban seorang, adakah dapat pahala semua keluarga? Abi Amin Aman. Dan siapa yang nak tanya sila boleh hubungi dah nombor telefon 0925391788 ni. Nah, cuma hak ni Abi Amin ditanya satu keluarga korban seorang adakah dapat pahala semua? Hak ni orang panggil dalam kitab fiqh sebut isyrakus thawab. Apa makna isyrakus thawab? Mana kita kosi pahala. Kita gerbes orang tapi kita niat pahala kepada semua keluarga. Maka boleh hak ni, dan insya-Allah sampai pahala kepada semua orang yang kita niat. Bila kita niat, maka sampai pahala kepada semua hak kita niat tu insya-Allah. Dan itulah makna tu. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Ya. Nak tanya ke apa tu? Nak tanya apa? Orang Nisa tu, orang macam kata boleh wali ke tak? Boleh jadi wali ke tak? Nah. Boleh wali ke tak orang Nisa? Orang Nisa, orang mabuk. Hak ni tu hasbu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam. Maka arak orang panggil kul muskirin haram. Nabi sebut orang yang minum arak, orang buat benda ni panggil buat dosa besar, al kabair. Bila dosa besar dihukumkan fasik. Bila fasik dalam mazhab Syafi'i tak boleh jadi wali nikah. Lah tu. Tak boleh jadi wali nikah. Jadi berpindah wali dia kepada wali ab'ad. Kalau tidak agak kepada wali hakim. Lah tu. Kalau kita tinggal buat cara tu boleh ke tak dah? Ya, orang lebih jauh ada dia sikit. Contohnya ada wali, orang panggil wali fasik ni berpindah pergi kepada wali hak lebih jauh sikit. Contohnya ni ada abang dia seorang lagi, hak ni ada dah lepas tu pula ayah dia, lepas tu ada abang ayah dia atau atuk dia tak apa. Ayah pada ayah mai tu wali akrab lagi, wali mujibir lagi. Tak ada apa, ayah tak ada mai tu, mai tak ada pasik tu. Hak lebih dekat. Kak tanya kata ayah yang mati dah nak ada pak ada wali, ibu kata tak boleh selepas mucak bulan diwali boleh. Bukan mucak semula. Dia kena dalam mazhab jumhur ulama ni kata boleh dah jadi wali fasik, tapi mazhab Syafi'i tak boleh. Bila tak boleh saat ni tu imam suruh mucak, suruh istighfar, minta taubat apa panggil. Biasa kata imam suruh dia mari sejid semaya 3 hari.
Nah, lepas tu pula mari sejik maya sokmo 3 hari, lepas tu taubat ke apa semua, maka boleh lah jadi walinya. Kalau yang dulu lah tu lah. Lah tu. Nah. Ya, tak apalah ya. Ya. Waalaikumsalam. Dah. Itulah di antaranya ada sebutnya siapa yang nak tanya soalan lagi, saya masih ada lagi ni deh. Bolehlah nak tanya soalan-soalan insya-Allah. Lah tu. Jadi masalah satu keluarga. Ya orang panggil kita ni kita boleh isyrakus thawab, orang panggil boleh kosi pahala boleh. Kita nak kosi pahala tu boleh. Balas tu. Sebab tu bila kita gerbegak kita niat kata nak sapa pahala kepada semua dalam rumah tu boleh. Cuma gerbeg saat ni tu tak boleh di atas ekor nak jadi banyak orang tu tak boleh. Boleh seorang saja. Sebab hadis Jabir radhiyallahu anhu annahu qala naharna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-badanah. Kita gerbeg unta an sab'ah daripada 7 wal baqarata an sab'ah dan lembu pula pada 7. Sebab tu tak bolehlah kita saat ni tu nak gerbeg saat ni tu lebih. Dan nak lembu seekor lebih dari 7 tu pun tak boleh. Ada pun isyrakus thawab, iaitu kita nak kosi pahala, maka hak tu tak apa kosi pahala. Tam angkekah perangkap kurban lain main. Kita nak ngekoh kali dengan gerbeg. Awaknya kena ingat dalam 7 gia tadi, contohnya lembu seekor, kita nak buat gerbeg gatik, ngekoh gatik boleh. Atau kita nak gerbeg gatik, ngekoh gatik, jual gatik boleh. Semua tadi itu boleh. Sama ada kita saat itu ittifaq an-niyah atau kita tak serupa niat. Serupa niat atau tak serupa niat. Ada persegi kami seekor nak niat gerbeg gatik, akikah tik, maka tak boleh. Kerana akikah dan gerbeg saat itu ibadat mustaqillah, ibadat hak suku-suku. Cuma kita nak gerbeg ke kita nak akikah pada musim haji? Jawabnya afdal kita kena gerbeg. Sebab Nabi SAW sabda, ma amila ibn Adam amalan ahabba ila Allah. Tak ada beramal seorang anak Adam satu amal yang lebih baik, yang lebih suka pada Allah min iraqatid dam, daripada kita sembelih. Sebab tu fa innahu yu'ta fi yaumil qiyamah bi quruniha wa azlafiha wa asy'ariha. Jadi semua tu lebih afdal. Kita nak akikah, cuma apabila kita saat ni tu pergi ngekah betul lah hari hak kita akikah saat ni tu betul lah hari ke-7 bagi anak kita beranak, maka pada ketika tu kita buat akikah lah. Dan kerana hak ni tu dia mari betul dengan hak kita yang beripung di antara dua tu. Cuma beripung gerbeg dan beripung akikah kerana betul lah hari 7, maka hak tu kita buatlah. Buat akikah tu pun tak apa. Kita nak gerbeg pun tak apa. Kerana semua saat ni tu ya kira masa belaka. Jadi masa sampai musim hak amal yang tidak ada malaikat lebih baik, tak ada amal lebih baik pada kita gerbeg, iaitu hari raya dan hari ke-7 bagi hari yang beranak anak kita saat itu pun sunnah, dan sunnah kita akikah. Lah tu lah. Sebab tu itu benar-benar kita buat dan kena buat pada hari itu. Sebab itulah akikah pada hari Eid al-Adha saat itu lebih afdalnya, iaitu kita gerbeg lagi lah kalau lah saja-saja nak bagi akikah pada hari itu. Lah tu. Siapa yang ada soalan lagi itu sila boleh saja, ada masa lagi, insya-Allah saya tunggu sampai pukul 4 insya-Allah. Cuma jadi masalah ni orang ada tanya lepek ni ya pada kadang tak naik. Dia tak naik semua dah. Bila tak naik semua kan itu kita ni nak dia tak naik semua. Dia naik sikit ke panggil. Jadi kita nak tanya, nak tengok soalan-soalan tak boleh. Minta timngan saat ni tu tolong tengok sikit. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Babo. Ya. Tanya kata duit kat sangkul hak anak ni dia kena boleh kok kau ini dia. Duit baca sakung dia kajak ewi pada anak bau anak ni nah. Duit saja duit hak si mati. Oh. Oh, duit kasut yo kasut. 4,000 kat dia mau bayar deh. Sebab apa tu? Dia perakan ke apa? Ya perakan lah, ya perakan yo tu boyo mati dia dikajak bayar 40,000 kasut dia tu. Tu yo nikahnya sehari, yo nikah sehari. Esok yo mati. Oh tu. Duit ni dia jatuh ke dok ke bini dia tu. Duit tu duit ia janji siap-siap dah lah duit hak KJL tu ya ada siap-siap dah ya kira dah belum ada tu bukan KJL belakang dak lah. Ada ha. Jadi belum ada tu ya ada taruh duit ke apa itulah ke mana tu. Memang ada duit sipay yo lah. Duit sipay ya ada. Jadi orang panggil hak KJL ni pertama kita kena kira sini dulu. Duit hak KJL ni boleh ambil ke tak boleh? Situ dulu dah. Jadi jawabnya duit hak KJL ni boleh ambil. Orang panggil duit ni mimba bil muasah daripada bab hak KJL nak tolong rakyat dan wajib di atas KJL saat ni kena tolong rakyat. Lepas tu duit ni tak boleh ambil. Bila boleh ambil saat ni tu duit tu bila duit hak telah dia duk sipai duk gapo dah semua dah kan. Belum ada tu kan. Duit taruh tu panggil duit milik dia bila dia mati jadi tarikah di pesakah. Nah, cuma adalah duit tu KJL lebih sikit dah kan, KJL tolong lebih lagi kan. Yalah tu. Nah, jadi duit tu orang bagi duit tarikah, duit pesakah. Bila duit pesakah ni orang hak apabila dia nikah dengan seorang, lepas tu tok laki mati. Bila tok laki mati saat itu dia boleh pesakah walaupun sehari. Nah, nak buat lah mana? Nah, rezeki dia. Nah, lepas tu tok laki mati saat itu walaupun tak setubuh dia boleh dah kerana apa ni boleh apa kalaulah tok laki mati ni iaitu boleh serobok kalau tak ada anak sayaនឹង suansi kalau tak ada anak lah kalau ada anak waktu boleh sumun 1/8 bini alah tu bini boleh alah tu jadi bini dia tu boleh juga deh boleh walaupun sehari sekalipun kerana jadi bini dia dah Tuhan sebut oleh Quran ke hasaka. Patut duit kata buat kasih pay mati tu lah mana? Ya, duit tu orang panggil duit untuk nak sipai dia mati sana itu iaitu duit tu sana. Nah, hak lebih daripada sipai apa semua dikirakan kata tarikah dia kerana apa? Kerana duit tu duit sipai dia hak sebelum. Malaikat duit hak KJL mari ya atau KJL hak wis lepas dia mati maka hak tu tidak dikirakan kata duit tu duit tarikah tapi duit tu kena pakat kira dengan keluarga atau turut apa yang KJL telah tentu siap dah kata siapa boleh dah itulah tu. Malaikat kalau duit hak KJL hak dia taruh maka hak tu duit tarikah dia panggil duit pesakah kerana dia duk sipai nak bulan kan dia bayar lah tu bila pesakah maka boleh 1/8 kalau ada anak 1/4 lah itulah. Dan bini saat itu dia kena orang panggil dia kena iddah walaupun tak setubuh tak jimuk ke apa kena iddah 4 bulan 10 hari. Lah tu. Wallahu a'lam. Ya. Dia tak garis semua dah dengan tak ni tengok soalan apa dia nak bila orang tanya dia naik parlimen ni lebih lagi tu banyak ada tak nampak กินของคุณบูชาเจ้าที่แต่ได้ไหม maka bagai orang puja kena tengok kepada bagai itu dulu iaitu kalau daging kalau gapo semua tu tak boleh atau panggil daging-daging sembelih tidak disebutkan nama Allah dipujakan kepada apa ni awak puja maka tu haram tak boleh makan ada pun buah-buah kayu jangan curilah dah cuma kalau hak dia lebih dia puja dia klik mari boleh maka tu kayu tak apa kerana tak ada masuk dalam benda-benda yang rich
Nah, benda-benda hak tadi dak. Iaitu benda ni tu buah-buah kayu tak apa. Saya tengok le fatwa Hay'ah Kibar Ulama ulama Saudi dah sebut bahawa boleh makan kalau buah-buah sana. Tengna pelamat raya daimai. Nah, boleh dak kita tengna. Kena ingat gini. Nah, masalah tengna saat itu 2 3 4 perkara kena kecek. Pertama, tengna saat itu mai wuduk sah ke tak sah. Satu. Kena tengok kalau tengna saat itu tak ada kita tengna selepas ambil wuduk contohnya, dan kalau kita tengna sebelum tapi benda tu buat WI boleh serap sapa sebab bila kita ambil wuduk kena rata kena sapa. Jadi kalau dia saat ini tidak menghalangkan sapa air, maka pada ketika itu tak apa. Jadi wuduk kita sah. Cuma adakah kita bila wuduk kita sah, adakah kita boleh pakai kita tengna gi semaya? Jawabnya masalah tengna saat itu kena tengok kepada hukum boleh muka ke tak. Masalah boleh muka ke tak saat itu khilaf ulama. Ada setengah tafsir illa ma dhahara minha bagi hak zahir. Daripada dia saat itu ada ulama tafsir itu muka siapa penggelangan tangan, itu siapa tangan, siapa gelar tangan sini dah buka saat ini boleh. Di atas mazhab hak yang berkata bahawa buka muka boleh itu mazhab Hanafi. Hak yang kata buka muka boleh, maka pada ketika tu ulama, saya bacalah fatwa Dar Ifta Misriyah, fatwa ulama Mesir iaitu Ahmad Amin Mamduh, ada sebut bahawa di atas mazhab hak yang berkata buka muka boleh, maka boleh tengna sekadar untuk nak napak licin-licin sahaja. Bukan coteng bubuh lah, merah lah situ sini apa semua tu tidak boleh. Boleh untuk nampak cuci saja, dia tak hak yang kata buka muka boleh. Sebab tu ya duk di masalah boleh buka muka atau tidak. Hak mengikut mazhab hak yang berkata boleh buka muka, maka boleh kita tengah sekadar kita winapak cuci sahaja, bukan kita bubuh jadi merah pipi apa di bulu kening pula kita berkelik-kelik di mata-mata ke apa semua. Itu tak boleh, itu haram. Dan sebab tu bubuh krim winapak cuci, maka itu harus boleh sahaja, harus sahaja di atas ulama yang berkata buka muka tu boleh. Dan tengna saat ni tu kalau untuk suami boleh semata-mata, nak jangok balah mana tu boleh. Dan orang saat ni tu rambut pula, rambut ni tak boleh celup cat hitam. Cat hitam ya, kalau ubah ke apa semua nak celup tak boleh. Itu sahaja, celup warna lain tak apa. Lah tu. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan? Siapa ada soalan tu sila boleh. Boleh tanya, insya-Allah kita ada masa lagi. Sini ni dia kata ada lagi ni. Akikah luk chaiในวันที่7ได้วันใน7วันที่คลอดออกมาต้องเชือดแพะ1ตัวหรือ2ตัวอัฟฎอล. Pertama, Nabi SAW Nabi sembelih kepada akikah untuk Hasan seka, Husain seka. Sebab tu ulama fatwa hak apa ni memadai kita ngekah seka ya. Walaupun lelaki, perempuan lelaki mada kita akikah seka. Tapi lebih afdal kalau anak lelaki, anak jantan kena 2 ekor. Sebab apa? Sebab kita mujur kerana kita boleh anak jantan lebih daripada kita mujur anak tina. Bila kita mujur lebih daripada anak tina, maka kita kena bersyukur, terima kasih kepada Allah Ta'ala saat itu lebih. Iaitu nak boleh kata lebih ni kena 2 ekor. Alah tu sebab tu disunatkan kena 2 ekor kalau anak jantan. Lah tu dah. หลังจากลูกผู้หญิงซีมาตีรับสากอได้ไหมครับหลังจากลูกผู้หญิงซีมาตีcucu balik sebelah anak tino, cucu balik sebelah anak tino, adakah
boleh makan pesaka. Jawabnya dah tak boleh makan pesaka. Dah balik cucu sana panggil zawil arham sahaja. Dah maka tak boleh makan pesaka. Hak cucu balik anak tino, kena cucu balik anak yatim ibnul ibni sahaja. Dah adapun hak balik anak tino tu tak boleh. Lah tu. Puasa qada yang mai mujak puasa Arafah dai mai. Kita puasa qada tak habis lagi. Adakah boleh kita nak qada hari Arafah? Jawabnya boleh kita sakning tu qada pada hari Arafah. Dan apabila kita pergi qada pada hari Arafah, betul dengan hari Arafah, kita tak ada niat kata kita puasa Arafah sekalipun, kita dapat pahala Arafah dan dapat pahala qada. Jadi siapa-siapa yang pergi qada puasa pada hari Arafah, maka dia boleh pahala qada dan boleh pahala Arafah kedua-dua. Dan supaya tu juga orang yang pergi puasa qada ne hari atau puasa dia qada pada bulan Syawal sehingga cukup ne hari, maka orang tu boleh pahala sittan min Syawal. Dan siapa yang dia saat itu qada puasa hari Arafah, dia boleh pahala Arafah. Siapa qada puasa dia pada hari Tasu'a, Asyura, hari 9 10 bulan Muharram, maka boleh juga pahala tu, kerana dia kira betul jatuh hasil hari itu. Nah, tu mengikut Imam Zakaria Al-Ansari. Nah, tu ada sebut dalam mazhab Syafi'i dan lain-lain pun kata boleh pahala bila seorang saat itu pergi puasa pada hari-hari yang disunatkan kita puasa. Saat ini bila kita qada boleh pahala kedua-duanya. Alah tu. Salam bapa cuai bok lafa niat cak akikah hailuk noi krap. Niat akikah saat itu iaitu bila niat saat itu kurbah jadi ibadat, maka kita kena niat, syarat nak sah kena niat. Innamal a'malu binniyat wa imma likulli imri'in ma nawa. Wajib kita kena niat. Dan bila kita wajib kena niat, nak niat bila? Niat ketika kita sembelih. Tu kalau kita tak boleh pergi, maka kita wakil pada orang juru sembelih tu pun tak apa, dia tolong niat. Cuma kita kena reti dua lah, iaitu pertama niat. Niatlah nak aku jadikan kambing ini akikah anakku kerana Allah. Alah tu. Aku jadikan kambing ini akikah anakku kerana Allah. Lah tu. Hak ni mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, boleh kita niat ketika kita beli. Bila kita beli kambing, maka kita beli siap, kita niat aku jadikan kambing ni akikah anakku, dia mau pergi sembelih, siapa sembelih pun tak apa. Itu lebih mudah lah. Dan ada juga ulama kata bila kita saat ni tu pergi beli siap dah saat ni, kalau akikah tak apa, nak akikah kambing ni dah, maka tak apa dah telah memadai. Alah tu. Cuma dalam mazhab Syafi'i kita kena niat. Sebab ya kurbah ibadat, bila ibadat kena niat. Innamal a'malu binniyat. Masalah cabut ubai boleh atau tidak boleh. Cabut ubai ni makruh, dan ubai saat ni tu di akhirat nanti akan bersinar rambut-rambut ubai saat ni kalau kita tak cabut. Dan sebab tu makruh kita cabut ubai. Lah tu. Lalu niat qada, niat Arafah kena niat qada. Bila seorang saat ni tu puasa pada hari Arafah, niat qada sahaja. Aku nak qada esok hari, qada puasa Ramadan esok hari kerana Allah. Atau aku nak qada puasa esok hari kerana Allah. Tak apa dah. Niat tu pun tak apa dah. Lepas tu kita puasa esok tak ada niat Arafah, boleh pahala qada dan Arafah, kerana dia kira betul kita qada jatuh hari Arafah. Dia kira hari itu. Kalau kita niat kedua-dua, boleh. Aku puasa esok hari, aku puasa qada esok hari kerana Allah serta Arafah. Itu pun boleh pahala juga. Alah tu. Ada apa lagi tu? InsyaAllah kita tunggu sampai pukul 4 insyaAllah. Siapa yang ada soalan sila boleh telefon 092539178 ni.
Lepas tu siapa nak kherak sikit-sikit kepada Al-Huda Channel saat itu dah ada banci 10 kok, 20 kok, 15 kok seorang. Boleh untuk dia beli alat-alat tu. Alat-alat sini. Kita semua dengan ceramah tak ada ambil kali dah. Wayak dah. Wayak awal-awal untuk kita khidmat di sini. Semua saat itu kita khidmat. Oleh itu kalau lah demo saat itu rasa nak apa ni, nak sedekah, nak infak khususnya di 10 awal Zulhijjah ni gak pahala besar, maka bolehlah un banci itulah, iaitu 34790429. Dan hari ni tu banci nama orang lagi kerana bukan ungkon lagi, tapi tak apa, alhamdulillah semua saat itu insya-Allah semua orang mau guna untuk ni belakalah insya-Allah. Itulah. Alhamdulillah, kita sama-sama lah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita di awal dan di bulan Zulhijjah, tak banyak hari dah kita nak raya dah. Oleh itu sama-samalah kita nak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita buatlah segala amal yang diperintah oleh Allah. Ni Hasan maki kata niat lamat wansuk tituk tong yang ngai kap. Niat semaya jemaah hok kenalah mana. Aku semaya jemaah makmum kerana Allah. Itu sahaja. Niat ni ada qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi, ada qasa' ta'arud ta'yin. Dan dalam kita fiqh sebut kalau kita kata aku semaya jemaah makmum kerana Allah, itu sahaja. Aku semaya jemaah makmum. Kalau semaya golongan kita ni aku semaya zuhur, tak apa dah. Aku semaya fardu zuhur. Hak ni kena ni aku semaya fardu jemaah. Itu dah. Aku semaya fardu jemaah. Jemaah nyatu ya. Aku semaya fardu jemaah, tak apa. Atau aku semaya fardu jemaah makmum, tak apa dah. Lillah tu sunat. 2 rakaat tu sunat mustahab. Tak ada kena buh pun ada dah. Kalau buh pun tak apa, tak buh pun tak apa. Yang penting ada 3 benda. Usalli, aku sengaja semaya. Usalli, aku buat semaya, aku semaya lah. Usalli iaitu aku semaya fardu zuhur. Cukup nyatu ya. Aku semaya fardu asar, itu cukup. Aku semaya fardu maghrib, itu cukup. Aku semaya fardu isya, aku semaya fardu subuh. Cuma hari jemaah kena tambah makmum kerana wajib jemaah pada semaya jemaah. Tu imam kena bubuh imam kerana tak sah semaya jemaah, semaya sore, dan wajib jemaah dari awal sehingga akhir, itu saja. Sebab tu kalau kita niat tengah tali. Ada pun kita semaya biasa, semaya zuhur asar, kita takbir jadi tu imam, itu tak ada niat itu imam tak apa, kerana orang yang nak boleh semaya kepala jemaah saat itu hak kena niat itu makmum. Kalau tu imam tak niat, orang lain niat jemaah turut tu imam sah, boleh pahala kepada orang yang turut, tapi tu imam tak boleh. Sebab tu kita takbir mula-mula tak ada niat, tu kait niat belakang. Kalau tu aku jadi tu imam, tak apa. Lah tu salah fiqh. Salah baba wanti su te yang mai dai chai tang บรรหุแตกก่อนแล้วค่อยจ่ายหลังกุรบานได้ไหมแต่บอกเจ้าของแล้ว kita nak bertai boleh ke tak? Jawabnya gini, bila siapa kata bertai saat ni tu tak ada sunat kita gerbek. Kerana apa? Nak gerbek saat ni tu ada 4 syarat. Pertama kena Islam, yang kedua kena balik, yang tidak kena akil, yang keempat kena istita'ah, kena kuasa. Lepas tu kita tak kuasa, bila tak kuasa tak sah gerbek lah. Maka orang jadi lah tu. Tapi kalau kita gerbek, nah boleh ke tak? Harus sahaja bila kita bertai tak ni, kerana kita tak kuasa. Lah tu. Tapi kalau kita sana itu gerbek, gerbek juga boleh tak? Boleh. Bertai boleh tak? Boleh bertai. Ada masalah ke apalah. Kita bertai dulu kau bayar pun tak apa. Bertai saat ni kau bayar atau sebab wajib atas zimah kita dan benda telah milik dah pada kita. Ada apa harga tu wajib. Di atas zimah kita, maka pada ketika tu sah. Cuma tak oleh makruh itulah. Muka orang sesak orang Tuhan suruh orang raya, suruh orang ada duit makan dalam usiah, walam yudahi falyakraban musallana. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dhaha bi kabshain amlahain aqranain fadhabahuma bi yadihi. Lepas tu pula wasamma wa kabbar wa wada'a rijlah ala sifahihima. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbeza. Lah tu. Salam bapa huati su te yangไม่ได้จะ lepas dah ni dah. Nai tuan nang tua mi 7 ส่วนถ้าเราท
Nah, si suan tam akikah sam suan dai mai. Boleh ke tak? Jawabnya benda ni ialah kita boleh gerbes gie. Ne gie lagi kita buat akikah boleh. Kita gerbes 5, 2 gie lagi kita akikah boleh. Kita gerbes 2, 3 jadi 5. 3 saat itu kita buat akikah. 2 lagi kita jual. 2 gie lagi boleh. Nah, tak ada masalah ke apa tu dah. Supaya kita nak gerbes nama sebelah lemung anak kita gimik okey dak sebelah jual pada hari nak kita wayak kita nak segi tapi ya kena bagilah segi kita tu. Jadi maka tu jadi daging gerbes kita niat tergerbes segi lain tu nak jual tak masalah pakai ke. Nah boleh. Lah tu. Tamuan niat au nam lama titu tong bab nai. Niat mi asmaya wi kenalah no. Niat saat itu ya banyak boleh niat aku niat mengharuskan sembahyang boleh, aku niat akad hadah asghar boleh, aku niat berwudu boleh. Alah tu boleh belaka. Semua tu kena belaka, tutang belaka. Alah tu. Tak ada masalah perkara kita niat. Niat dan mudah saja niat ala Islam ni pun bukan kata payah dak. Fak kita dak faham kata payah tu. Niat siapa ke dari timur pi mani wajib sana jatuh tah kepala orang zaman dulu kerana waswis sufi waswah ni tak leh dan waswah ni syaitan. Tuhan sebut inna ibadi laisa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka minal ghawin. Sesungguhnya hamba aku hak sungguh hamba Tuhan sungguh ni syaitan tak boleh menguasai. Tak boleh menguasai, tak boleh nak gitu gini aja tak boleh. Dah ya kuat ke panggil sebab hamba Tuhan sungguh. Alah tu. Lepas tu pula was-was ni tu Tuhan suruh apa ni minta jauh qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswas, daripada was-was. Sebab tu tak boleh was-was. Islam bercak lihat dai mai. Kita nak widarah tu boleh ke tak? Jawabnya kita nak widarah saat itu kena tengok. Adakah kita saat ini mudarat ke tak? Diri kita mudarat ke tak? Kalau tak ada mudarat ke apa semua, maka pada ketika tu boleh kita lepas tu kena tengok jihad hak kita saat itu siapa? Kalau kepada orang supaya pada tentera Israel jatuhnya haram kerana tentera Israel saat ini dia bunuh orang Islam. Yalah tu. Lah tu. Lepas tu pula kita nak ambil darah orang boh. Nak ambil darah siapa? Moleknya kita tak sampai darah orang bukan Islam. Darah yang masuk duk dalam tubuh kita ni. Kita takut jadi masalah juga. Bukan masalah ke apa. Sungguh kata harus tapi muka dia duk makan apa tu darah jadi. Sebab tu kita sana itu kena ambil waris-waris kita lah. Takun tip ni niไม่ยอมจ่ายแต่เขาเอาเนื้อกุรบานได้ไหมซอฮไหมgerbes dia saat ni je sah gerbes dia saat ni sah tapi jawabnya dia kena daging apa dia gerbes ke bayar hutang jawabnya kena bayar hutang sebab bayar hutang tu wajib bila bayar hutang tu wajib hak ni sunat maka didulukan wajib sebab tu afdalnya dia pergi bayar hutang 5,000 kok bayar hutang pada gerbes tapi kalau dia gerbes sah tak sah setara tu ialahอย่าถามว่าเรากุรบานแต่จะให้ผลบุญถึงคนที่เสียชีวิตจะนิยตแบบไหน bila kita buat amal gapo tak kita baca Quran kita sedekah kita gapo kalau kita baca Quran saat itu ba'dul ulama setengah ulama kata nak wisapa kena kata Allahumma ja'al wa taqabbal wa awsil minta Tuhan sapakan ma qara'tu minal Quran azim bagi aku baca pada Quran ila hadiyatan minni wasilah rahmatan minka nazilah barakatan syamilah wa sadaqatan mutaqabbalah nuqaddimuha nuhdiha. Kita niat hadiah kepada orang mati. Alah tu. Kalau hak ni kita lah kita niat. Ada kita niat kata pahala gerbes saat itu ya Allah sampaikanlah pahala gerbes aku ni kepada ayah atau kepada mak. Kita niat siap-siap pada mak kita, ayah kita, isteri kita, siapa pun tak kira lah boleh pada ketika tu. Ya tamu ra kurban tak hai pula bun biar dah. Lepas tu pula hari ni lafaz niat saja aku kurban lemu ini sekian kerana Allah Taala. Soalannya adakah boleh makan atau tidak makan daging ini?
saja aku gerbel lemu ini. Nah, kerana Allah Taala jawabnya, nah, asah dah tu. Nah, atau kita niat kata ini ni ialah gerbel aku, tak apa juga. Ini ni gerbel aku, lemu ni gerbel aku kerana Allah. Nah, boleh juga. Nah, kerana Allah tu sunat bu. Aku sembelih ni kerana apa ni, aku sembelih aku ni gerbel aku, boleh juga. Atau aku gerbel kerana Allah Taala, boleh juga. Nah, bila kita niat sana juga, adakah makan boleh makan atau tidak boleh makan daging cak ni? Jawabnya hak tak boleh makan daging gerbel saat ni itu gerbel nazar. Gerbel nazar sahaja, kerana gerbel nazar saat ni tu jadi wajib di atas kita. Alah tu bila nazar maka tak boleh lah kita saat ni tu nak makan. Kerana tu hak wajib, maka wajib kita sedekah semua. Orang yang kita dan orang wajib kita nafkah bini kita, anak kita tak boleh. Dan orang lain pada tu boleh lah. Ada pun hak lain pada tu hak sunat tak apa. Bahkan sunat pula kita makan lukmah atau lukmate, sekali buat atau dua kali buat. Bapa jatam wa po rausia rau peluk rau jatam kurban hai po dai maikah. Boleh tak kita gerbel untuk mak? Benda ni khilaf ulama. Hak yang pastinya ulama kata kalau dia wakaf harta, wakaf kebun contohnya, dia kata kebun ni boleh setahun sekali juga kena wak gerbel lah, maka boleh kita gerbel tu. Cerak dah boleh tu. Yang kedua ya wasiat. Kalau ayah mati gak buatlah gerbel dak ayah. Maka pada ketika tu boleh. Nah, hak tu cerak dah. Ada pun tak ada wasiat, tak ada gapo, khilaf ulama. Ada setengah dalam mazhab Syafi'i kata boleh kita gerbel saat ni. Dalam mazhab Hambali kata boleh. Kita gerbel siapa pahala insya-Allah. Nah, maka kita nak gerbel maka boleh. Kalau kita tak gerbel untuk ya tak apa, kita gerbel untuk kita, tapi kita niat sampai pahala kepada si mati, maka boleh juga. Dah tu. Dah. Itulah sahaja pada hari ini. Alhamdulillah, kita sama-sama bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana Tuhan beri peluang kepada kita dapat berkongsi ilmu, dan kullu am wa antum bi khair. Sepanjang tahun insya-Allah munasabah Aidil Adha al-Mubarak, munasabahnya iaitu raya Aidil Adha, dan insya-Allah jangan lupa kita puasa hari Aid iaitu hari Arafah. Semua kita bakal puasa dan kita bakal segera buat amal kebaikan di awal 10 Zulhijjah ini insya-Allah. Banyak saja hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.